Terima kasih Dilala di Angkasa Pria. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 2 blok rumah panjang dan sebuah gereja musnah dalam kejadian kebakaran yang berlaku lewat petang semalam di Umar Bawang Sungai Asap, Belaga. Menurut penduduk Sungai Asap, Afendi Ding yang dihubungi pemberita RTM Bintulu memaklumkan kejadian kebakaran yang melibatkan bangunan rumah panjang 2 tingkat itu dibina menggunakan struktur kayu itu berlaku kira-kira pukul 6 petang. Jelas beliau, api yang mulai merebak di Blok D dan seterusnya ke Blok E dan sebuah gereja SIB. Afendi mendedahkan penduduk yang terjejas dianggarkan 407 penghuni melibatkan 42 pintu rumah. Sementara itu, pasukan bomba sukarela Umar Daro telah berada di lokasi kejadian bagi membantu mengawal keadaan. Bomba Bintulu dalam satu kenyataan media memaklumkan pihaknya mengambil masa perjalanan sehingga 2 jam untuk ke lokasi kejadian melalui Jalan Bintulu Pakun. Program penyeragaman harga barang kawalan bersubsidi membolehkan penduduk di Long Semaduh Lawas mendapatkan barangan keperluan asas pada harga sama seperti dijual di kawasan bandar. Menteri Kerja Raya Baru Bian menyifatkan penyeragaman harga wajar dilaksanakan pada masa sama mengurangkan kebergantungan penduduk di Long Semaduh mendapatkan barangan asas di Lawas yang terlalu jauh dan membebankan penduduk. Kena sukar bagi mereka ini pergi ke bandar membeli barang-barang begini, and these are very basic necessities, ya. Dan bagi saya ini adalah satu perkara yang baik, langkah yang baik yang diambil oleh kerajaan sekarang ini, supaya tak payahlah kita pergi ke Lawas. Kerana saya dipahamkan juga tambang kita ke Lawas adalah satu kali turun RM40 kah? Begitu, ya. That's menimah, ya. Pulang balik RM80. So you can buy a lot of things for RM80, ya. Baru ditemui pemberita RTM Limbang ketika merasmikan pos Ukong Langgup atau Dennis Ukong Langgup di Long Semaduh B, Lawas. Antara barangan asas yang boleh dijual seperti gula, minyak masak dan tepung gandum. Ada tepung sini, ya. Sambutan luar biasa program radio di lokasi RDL Rucuk Nemuyuh. Anjuran RTM Limbang disifatkan kejayaan cemerlang dan mendapat sambutan baik daripada penduduk Kampung Long Semaduh Raya. Ini termasuk penglibatan 12 agensi dan Jabatan Awam Persekutuan yang turut memeriahkan program selama 2 hari itu. Menteri Kerja Raya Baru Bian berkata program tersebut antara platform terbaik mendekatkan stesen radio terkenal Limbang FM dengan masyarakat setempat di kawasan terpilih. Saya dipahamkan ini adalah satu program RTM di mana RTM datang ke satu lokasi dan membawa semua agensi ini satu kaligus untuk memberi perkhidmatan kepada lokal dan orang tempatan. Dan bagi saya ini adalah satu program yang terbaik, ya. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Baklalan melihat program bersama agensi seperti ini memberi manfaat kepada penduduk di luar bandar. Bagi kita di pedalaman Sarawak, sukar kita pergi ke bandar, ke ofis pejabat agensi-agensi yang kita ada di bandar, dan membuatkan satu program begini sekaligus, ya, in one place. Saya berpendapat very good program, ya. Baru juga memuji usaha RTM Limbang menganjurkan program RDL dan berharap akan terus dianjurkan pada tahun akan datang. Antara agensi yang terlibat ialah KPDNHEP Limbang, Jabatan Penerangan, Jabatan Kemas, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang, PDRM, Jabatan Bomba dan Penyelamat Limbang Lawas dan beberapa agensi lain. Tindakan undang-undang yang lebih tegas wajar dikenakan terhadap individu maupun pihak tidak bertanggungjawab yang melakukan pembakaran terbuka. Ia bagi memastikan masalah pencemaran udara khasnya jerebu dapat diatasi sebaik mungkin, terutama di Miri. Setiausaha Pakatan Harapan PH Sarawak, Senator Alan Ling berkata amaran yang diberikan oleh pihak Jabatan Alam Sekitar buat masa ini dilihat masih tidak memadai untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat. Kalau dia buat salah, mesti ada satu penguasaan yang tegas sekali untuk masa sekarang. Saya menyuruh dan saya akan membangkitkan isu inilah supaya Jabatan Alam Sekitar boleh lebih tegas dalam menjalankan tugas mereka supaya kita boleh membanderas
insiden ini yang setiap tahun berlaku. Ya, dari segi pemeriksaan kita mesti berkukuhkan. Beliau berkata demikian dalam sidang media semasa membuat tinjauan kebakaran di Menara Tinjau Tudan Miri. Ahli Dewan Undangan Negeri Pujut, Dr. Ting Tiong Chun dalam sidang media sama berkata, isu pembakaran terbuka ini perlu ditangani secara bersama oleh semua pihak termasuklah kerjasama pemilik tanah untuk memastikan kawasan mereka sentiasa dipantau daripada sebarang aktiviti pembakaran. So the land owner in Miri, especially Kuala Baram and Snadin, Tudan area, the landowner, they need to take care of their land, make sure the land are protected, maybe even with fences or security, so that no resident is going to go in there and burn the area. So I hope the landowner will cooperate with the authority and to reduce these incidents. Katanya, kebakaran hutan dan belukar yang berlaku bukan hanya menyebabkan pencemaran alam sekitar, malah lebih memburukkan apabila ia turut menjejaskan kesihatan manusia, terutama mereka yang menghidap asma dan masalah paru-paru. Sementara itu, Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Zon Miri, Penguasa Kanan Bomba 1 Lau Poh Kiong memberitahu kekerapan panggilan kebakaran lebih banyak tertumpu di kawasan Senadin, Tudan dan Luak dengan kepadatan penduduk yang ramai. Cuma risau saya ialah bila berlaku kebakaran belukar dengan lalang, pasukan bomba pergi memadam, berlaku kebakaran orang kata yang amat penting seperti kebakaran rumah atau berlaku orang kata kemalangan jiwa yang kita sepatut bagi prioriti. Itu yang saya risaulah. Lau dalam pada itu memohon kerjasama orang supaya melaporkan segera sebarang kebakaran yang dikenal pasti serta memberhentikan aktiviti pembakaran terutama semasa musim kering yang dijangka berlaku hingga Mei tahun ini. Sementara itu, pada program berlainan, Ahli Dewan Undangan Negeri Pujut, Dr. Ting Tiong Chun berkata pengambilan pemakanan dan minuman yang sihat dalam kalangan anak-anak amat penting untuk memiliki tahap kesihatan yang baik sekaligus menyokong pembesaran mereka. Ujar beliau, tabiat pemakanan yang sihat perlu diterapkan dalam diri setiap individu sejak kecil lagi, termasuklah mengelak pengambilan minuman bergas agar kesihatan lebih terjamin. Beliau berkata demikian pada Majlis Perasmian Program Jom Minum Minuman Berkhasiat tahun 2019 di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Chunghua Pujut Miri. Sementara, Guru Besar SJKC Chunghua Pujut, Chuo Kong Ung memberitahu anak-anak di peringkat umur persekolahan masih dalam proses pembesaran dan mereka memerlukan kalsium untuk pembentukan serta kekuatan tulang dan gigi. Katanya, tanggapan ibu bapa bahawa pengambilan susu harus diberhentikan semasa anak-anak di peringkat prasekolah menyebabkan pengambilan susu semakin berkurangan apabila anak-anak mula menginjak ke usia persekolahan. Jelas beliau, anak-anak seharusnya minum 2 hingga 3 gelas susu setiap hari dan pengambilan susu setiap hari perlu dikekalkan sehingga ke usia emas. Program yang diadakan antara lain bertujuan meningkatkan kesedaran warga sekolah tentang kepentingan menjaga kesihatan diri dengan minum minuman yang berkhasiat. Ini termasuk menjalinkan kerjasama antara pengusaha kantin dan warga sekolah dalam penyediaan minuman berkhasiat untuk murid-murid. 3 individu termasuk 2 wanita ditahan pasukan polis marin bersama nilai rampasan sejumlah RM15,000 yang dipercayai menjual rokok dan minuman keras tanpa cukai dalam serbuan terhadap 3 premis berasingan di Bandaraya Miri. Ketua Bahagian Risik dan Operasi Pasukan Polis Marin Wilayah 5 DSP Fakharuddin Amri Sanusi dalam satu operasi khas bersama anggota Polis Marin dari Cawangan, Kuching, Bintulu dan Miri telah merampas 61 karton rokok pelbagai jenis dan 168 botol serta 583 tin minuman keras. Jelas beliau, kesemua suspek yang berumur antara 30 hingga 65 tahun telah ditahan untuk membantu siasatan lanjut. Beliau menambah dalam serbuan pertama di sebuah permis tidak bernombor sebanyak 24 karton rokok pelbagai jenis dan wang tunai berjumlah RM2,475 turut dirampas. Manakala dalam serbuan kedua, sejumlah 19 karton rokok dan 485 tin minuman keras dirampas dalam sebuah kafe di Pusat Komersial Pelita Miri serta turut merampas 18 karton rokok dengan 3,672 batang rokok dan 168 botol besar bersama 98 tin minuman keras pelbagai jenis di sebuah restoran berhampiran. Kesemua suspek berserta barangan dirampas dan kini ditahan untuk tindakan dan siasatan lanjut.
Dalam menikmati keamanan, anggota tentera veteran Australia dan New Zealand ANZAC serta para pelajar Borneo Exhibition Group Australia hadir pada majlis memperingati pemergian 13 wiranegara yang terkorban pada Perang Dunia Kedua bersempena ulang tahun ke-74 Perang Dunia Kedua. Presiden Persekutuan Pelancongan Sarawak STF Audrey Wan Ulok dalam ucapan aluannya berkata pengorbanan serta keberanian luar biasa wira-wira yang terkorban dalam pada Perang Dunia Kedua perlu terus dikenang dan diingati agar pengorbanan mereka tidak menjadi sia-sia. Katanya, sejarah peperangan dan perjuangan dalam memastikan kemerdekaan pada hari ini telah memberikan banyak makna kepada rakyat Sarawak dan negara-negara ANZAC. Beliau berucap pada majlis memperingati pemergian 13 wiranegara yang terkorban pada Perang Dunia Kedua di Makam Pahlawan, Jalan Budaya Kuching. Pada majlis tersebut, turut dilancarkan plak memorial komponen Polis Diraja Malaysia bagi memperingati pejuang yang terkorban dalam tragedi yang tragis itu. Majlis tersebut diadakan secara sederhana tetapi penuh bermakna dengan kehadiran para veteran dan anggota polis. Hadir sama pada majlis itu, Jeneral Dato' Stephen Mundau, Presiden Borneo Exhibition Group Australia, Ryan Rowland dan Pengerusi Persatuan Bekas Polis Malaysia Sarawak, Assistant Superintendent Polis ASP Benjamin Gerisik Jais. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS menjalinkan kerjasama strategik dengan Institute of Chartered Accountants of Scotland ICAS dalam usaha membentuk beberapa model pengajian inovatif secara bersama untuk graduan perakaunan UNIMAS. Kerjasama melalui perjanjian persefahaman MOU antara UNIMAS dengan ICAS itu memperluaskan lagi peluang kepada graduan jurusan perakaunan UNIMAS untuk menerima lebih banyak latihan dan pendedahan yang berkelayakan profesional ICAS. MOU tersebut memberi kelebihan kepada para graduan kerana mereka akan melalui satu penilaian khas yang dikendalikan ICAS sebelum membuat permohonan menjadi ahli penuh Institut Accountant Malaysia MIA dengan tuntutan hanya 3 tahun pengalaman dalam bidang berkenaan. Justru, kelebihan tersebut memberi kelebihan kepada graduan perakaunan yang berpotensi, khasnya para graduan yang berhasrat untuk melanjutkan pelajaran dalam program komersial berkaitan. Majlis menandatangani MOU tersebut dihadiri oleh Naib Chancellor UNIMAS, Profesor Dato' Dr. Muhammad Kadim Suaidi, manakala ICAS diwakili oleh pengarah eksekutifnya, Profesor Mark Ellison. Penggiat bidang seni, budaya, muzik dan industri kreatif di Sarawak dipelawa untuk menyertai aktiviti What About Sarawak? What About Kuching? WAK selewat-lewatnya pada Julai tahun ini. Menurut kenyataan penganjur, tahun 2019 merupakan tahun ketiga penganjuran WAK yang diadakan setiap tahun pada bulan Oktober. Setakat ini, 7 acara sudah disahkan untuk dianjurkan, antaranya Afro Latin Dance Fiesta, Sarawakiana Carnival oleh Pustaka Negeri Sarawak serta Too Much Drama Theatre. Penyertaan komuniti sama ada daripada persatuan, swasta maupun individu amat digalakkan kerana acara terlibat disusun khas untuk komuniti oleh komuniti disokong oleh Kementerian Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan dan Sukan Negeri. Acara WAK yang semakin mendapat perhatian daripada komuniti antarabangsa yang melihat pengisian program menyerupai Edinburgh Fringe Festival yang terkenal di Scotland. Oktober dipilih untuk penganjuran WAK setiap tahun untuk meningkatkan kegiatan pelancongan pada bulan tersebut yang merupakan bulan ketibaan pelancong paling rendah sepanjang tahun. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N7 pagi ini. Untuk berita seterusnya kembali bersama Dilaila di Angkasa Puri.